So, kita pergi pada ada setengah jam, insyaAllah sempatlah untuk ni. Kenapa adanya perbezaan pendapat dalam agama? Dan memang telah dah ditakdirkan oleh Allah. Kalau tengok pada hadis ni kan, Nabi kata, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel ni yang tengah dekat Israel tu, dekat Palestin tu, mereka berpecah menjadi 72 golongan. Pada zaman mereka dulu adalah agama Islam lah. Bani Israel ni adalah Bani Nabi Yaakob kan. Nabi Yaakob, Nabi Ibrahim semua tu, menjadi 72 golongan. Mereka juga berpecah. Maknanya agama daripada agama langit zaman dulu pun berpecah, 72 golongan. Tetapi umat Nabi Muhammad kita lah, pecah lagi banyak, 73 golongan. Semua dalam neraka. Mana 72 dalam neraka, satu, kecuali satu tidak. Lepas tu sahabat bertanya, yang satu tu, siapakah golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, iaitu yang mengikuti pemahamanku. Nampak pemahamanku dan pemahaman sahabatku. Kita nak ikut ni lah. Apa yang sahabat dan Nabi faham lah. Maknanya sebab Nabi ni adalah guru lah kan. Guru yang mengajar. Yang pertama mendapat ilmu adalah sahabat Nabi lah. Yang nampak kadang-kadang ilmu ni kita dapat dari sudut intonasi bahasa, riak muka. Kita boleh baca orang kan. Macam kita meeting lah. Kita meeting guna digital dengan meeting fizikal kan lain tu. Dalam fizikal ni kita boleh baca banyak benda yang kita dapat lagi lah, tapi ini kepada orang yang boleh dapat something lah daripada orang tu. Kita boleh baca dia punya emosi, tengok pergerakan muka, pergerakan tangan, kita boleh faham. Dan ada ketika-ketika yang boleh kita cakap something yang maybe something yang sangat-sangat kalau kita letak dalam keadaan normal, benda tu tak patut kita tanyalah. Tapi bila kita tengok orang tu, kita boleh tanya pada ketika tertentu. Macam tu maksud dia. So sahabat Nabi ni bila berada di hadapan Nabi, dialah orang yang paling dekat dan faham apa yang sebenar daripada Nabi. Dari tengok pada hadis ni, menunjukkan 72 ni pun dia akan juga kata mereka adalah mengikuti Nabi dan juga sahabat. Cuma adakah mereka faham itu adalah sebenar-benar daripada sahabat. Contoh yang tadi yang kita buat yang awal tadi kan, yang hadis yang palsu tu kan. Kalau orang yang tak tahu hadis palsu, dia akan ceritalah Nabi kata. Saya ada baca satu kitab sufi lah yang sesat tu. Hadis tu ada yang palsu. Dia konsep dalam hadis tu, tapi hadis palsu. Hadis tu dia kata macam Trinity. Ada satu lagi zat Tuhan. Macam tu yang boleh mencipta semua. Ada 3 daripada dia ceritalah burung merak, daripada burung merak kening, daripada kening ni jadi tu, daripada ni jadi orang beriman, orang beriman. Tapi hadis tu ada palsu. Dan kitab tu lah diguna pakai oleh ramai orang lah, orang Islam kita. Tapi nak ceritanya, adakah mereka mengikuti konsep ni? Tidaklah. Mereka tidak ikut konsep ni sebab dia tak faham yang sahih, yang doa yang palsu. Mereka ambil saja. Jadi kita nak ada 2 perkara lah dalam hadis ni. Pertama, nak ceritanya memanglah banyak perbezaan pendapat ni. Tengok sampai Nabi sebut kan. Sampai macam ni. Sampai kan Nabi cerita tentang neraka syurga. Maknanya neraka syurga ni yang ekstrim lah. Yang tak ekstrim kat bawah ni banyaklah orang berbeza pandangan. Tetapi yang paling benar adalah ikut apa yang Nabi faham. Yang Nabi faham sebab faham ni apa yang saya cerita yang awal tadilah. Kita nak daripada yang sahih lah, daripada apa yang Nabi sebut kan. Daripada yang paling sahih, kita tak naklah pergi kepada benda-benda yang palsu ni kan. Mana tadi yang palsu tu? Ni palsu ni. Tak mau palsu, dhaif jiddan. Kita tak maulah. Kita nak ambil benda-benda yang sahih dan kita kena faham lah benda yang sahih ni. Usaha yang sedikit, saya pun dari konteks dakwah ni, kita nak supaya kita ada rasa faham sedikit, cari sedikit, explore, insyaAllah lama-lama Allah akan bantu kita dengan banyaknya. Nombor 2, ni saya dah baca last week. Kalau tengok sini kan, penyatuan adalah kewajiban dan perpecahan adalah dosa. Kalau kita baca surah ayat ni, panjangnya masa kan. Jikalau Tuhanmu mengkehendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. Ini kalau Allah nak, boleh je Allah jadikan semua orang ni tauhid satukan semua Muslim. Tidaklah. Tapi mereka sentiasa berselisih pendapat. Tapi Allah bagi kita ni pandangan ataupun ada kehendak sendiri kan dengan keadaan kita lahir Islam lah. Orang lain lahir kafir kan. So, dan kita lahir Islam pula atas surrounding kita lah, pandangan kita yang membentuk. Daripada kecil membentuk karakter kita kan. Dah besar lain pula pandangan kita. Tapi mereka sentiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang beri rahmat oleh Tuhanmu, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Orang yang beri rahmat ni yang tadilah yang dia faham yang pandangan yang paling tepat dalam agama adalah pandangan
apa yang Nabi bawa dan juga apa yang sahabat dah bawa. Daripada dua tu kita kena faham benda ni datang melalui hadis. Dan hadis ni kita kena tahu, kita kena ambil yang sahih macam tu. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah, iaitu orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka, surah Ar-Rum ni. Maknanya tengok berpecah juga, tapi kita tak nak. Kita berpecah dengan orang yang syirik ni disarankanlah, maksud dia. Kita tak nak dengan orang syirik ni kita duduk bersama dengan orang syirik atas nama perpaduan, kita tak mau. Kita nak kita perpaduan tu atas tauhid yang benar-benar tauhid lah yang Allah dan Rasul nak macam tu. Dan orang ni Nabi Allah sebutlah ayat ni memang orang tu akan berbangga lah dengan golongan dia. Dan payahlah bila orang tu dah sampai tahap tu, dakwah ni menjadi tahap sukar sikit lah, payah sikit. Bila orang dah tak suk kan. Orang dah tak suk ni dia tak duduk atas ilmu, dia tak duduk atas akal tu dah jadi nombor 2 dah, dia jadi lebih ketaksuban tu nombor 1. Akal ilmu ni duduk nombor 2 dah belakang. Macam tu payah sikit. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, masa jahiliah dulu, bermusuh-musuhan. Maka Allah persatukan hatimu lalu menjadikan kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ni Allah cerita baliklah, mungkin orang Yahudi kan. Dulu mereka ni bermusuh-musuhan lah, bercerai-berai. Sekarang ni mereka disatukan atas tali Allah lah, atas agama Allah. Kita nak macam ni lah. Kita disatukan atas tauhid, kalimah tauhid yang benar lah. Ataupun benda yang paling sah, benda yang paling elok lah dalam agama macam tu. Dan kita tak naklah berada di tempat yang macam tadi lah syirik ke benda-benda yang maksiat ni, tak maulah. Kita nak benda-benda yang elok lah. Ini saya ambil daripada kitab Yusuf Al-Qadawi ni. Ni dah meninggal lah dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.